Drama seperti ini mungkin hanya 0.001% daripada helah digunakan nakoda kapal untuk meloloskan diri. Di lautan yang terbentang luas, ada hasil bumi yang dijarah, jenayah retas padan yang tidak segan silu dilakukan, dan kedaulatan negara yang berani dicabut sesuka hati. Skuad Sinar Siasat bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Zon Maritim Tanjung Sedili, Kota Tinggi Johor, membadal Laut Cina Selatan, memburu pesanan maritim dalam Op Jangkar Haram, perairan Johor Timur. Tujuan operasi ini dilaksanakan bagi membenteras kapal-kapal yang bersawur tanpa kebenaran di sekitar perairan Tompok Utara khususnya, dan bagi membenteras juga kapal-kapal yang bersawur di sekitar sana tidak melanggar sebarang peraturan-peraturan lain. Sehingga kini, sebanyak 166 tangkapan telah dilakukan melibatkan kapal-kapal termasuk kapal dagang, kapal tangki, takbot dan kapal-kapal yang di bawah MSO. Denda yang telah dikenakan ke atas kapal-kapal untuk kes-kes MSO, Malaysia Shipping Ordinance ni, kita telah mengumpulkan sebanyak 4.82 juta ringgit bermula daripada tahun 2021 sehingga kini. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 74 tangkapan dibuat di bawah Ops Jangkar Haram dengan kutipan nilai denda atau kompaun melebihi 1.8 juta ringgit. Op khas ini yang dilancarkan sejak Mac 2021 menubuhkan kapal dagang asing berlabuh secara haram di perairan wilayah Malaysia melakukan kesalahan di bawah Seksyen 491B-1-L Ordinans Perkebalan Saudagar 1952 yang jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Ikuti misi kami bersama pegawai operasi di Zon Maritim Tanjung Sedili, Lieutenant Madya Maritim and Partiban dan pasukannya membelah samudera meniti gelombang Laut Cina Selatan bagi memastikan keselamatan perairan negara terpelihara. Untuk operasi kali ini, kami akan gerakkan 2 kali bot, iaitu bot perkasa 29 dan juga bot perkasa 30 yang dianggotai seramai 12 anggota, iaitu 6 anggota bagi setiap bot. Kita akan membuat rondaan di sekitar perairan pantai timur dan akan membuat penguatkuasaan di sekitar kawasan tersebut. Fokus utama untuk operasi Op Jangkar Haram ni, kita akan memastikan kapal-kapal yang bersawur di sekitar perairan Tompok Utara mendapat kebenaran yang sah daripada Jabatan Laut, dan juga memastikan kapal-kapal lain di sekitar kawasan itu juga mendapat kebenaran yang sah. Kita juga akan memastikan undang-undang negara kita terpelihara di laut. Dari segi aspek keselamatan, anggota akan memastikan kesiasakan bot sebelum kita memulakan sebarang operasi dari segi teknikal dan sebagainya. Anggota juga akan memastikan peralatan menggeledah mencukupi bagi pasukan menggeledah sebelum kita memulakan operasinya, seperti jaket keselamatan, senjata dan sebagainya. Op Jangkar Haram disertai kru skuad Sinar Siasat pada awalnya dirancang bermula dari jeti Zon Maritim Tanjung Sedili, namun terpaksa mengubah laluan ekoran cuaca buruk dan laut bergelora. Membadai gelombang di lautan sudah pasti tidak sama seperti di daratan. Meski begitu, ia tidak sesekali mematahkan semangat, apatah lagi menjadi batu penghalang pada pegawai dan anggota bertugas bagi memastikan amanah yang tergalas di bahu dipikul sebaik mungkin demi menjaga kedaulatan perairan negara. Hari ketiga Op Jangkar, kru kami bersama pegawai operasi
dan 12 anggota maritim memulakan perjalanan dari jeti maritim Tanjung Pengelih, Pengerang, Johor. Operasi seawal jam 9 pagi beredah Laut Cina Selatan yang menjadi laluan penting kepada kapal dagang asing. Begitu mengujakan kru kami. Tidak sampai sejam perjalanan, sebuah kapal tangki mencuri perhatian penguatkuasa maritim Malaysia. Selamat rompak Okey, selamat. Sekarang saya bersama dengan pasukan operasi APMM untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal pada kedudukan 1.75 batu nautika. Pemeriksaan fizikal dilakukan anggota penguatkuasa diketuai Lieutenant Madin Maritim Partimen Maniam ke atas 16 anak kapal. Kesemua mereka terdiri daripada 3 warga negara Malaysia, 2 dari India dan 11 warga Indonesia. Kalau ikut operasi hari ini, kita menaiki dan menggeledah kapal jenis MT dan didapati kru kapal memiliki dokumen yang sah. Kapal pun telah diperiksa dan semuanya mencukupi dan disah. Pemeriksaan selesai dan kita akan proceed kepada pemeriksaan seterusnya, rondaan. Selang beberapa minit, pegawai operasi berusia 35 tahun ini berjaya menghidu sesuatu tidak kena pada sebuah kapal jenis MT atau kapal tanker bermesin. Dalam keadaan ombak kuat, bot perkasa 29 yang diketuai Lieutenant Madin Maritim Partimen Maniam mula merapat. Dan di sinilah bermulanya drama seorang kapten kapal cuba meloloskan diri. Sini ya? Ya, masuk dalam. Dalam ni ya? Ya. Oh ya dah, okey. Okey. Cepat ya. Ya, cepat ya. Ya. Bagi dia cakap lah. Tunggu nanti ini kawan. Dia nanti mau telepon ejen, nanti ejen telepon sama saya sini, nanti tuan langsung. Ini member dia? Ya, ini tadi kawan yang hubungi sana. Di mana tu? Kau punya Okey. chief officer ke? Chief officer you tak ada. Okey, you ada pun baki berapa ni saja. You boleh bergerak daripada sana ke sini, tak ada masalah. And then kau dah salah, kau kata kau ada masalah pula. Kadang kan Ejen you Malaysia je kan, kenapa lambat sangat? bukan ini kita pakai kartu Indonesia tuan. Jadi dia ada ini sedikit. Bukan satu tapi 3 kesalahan sekaligus. Sudahlah salah, kapten pula banyak berhelah. Dia yang kelihatan berang dilihat beberapa kali bertegang urat dengan seseorang di talian dipercayai orang tengah kepada ejen kapal. Ya? Marahlah. Sebab dia lambat bergeraklah. Alah, saya tak marah sama tuan. Marah dia lah. Asal dia. Saya tak mahu kerja tu. Kita sudah banyak perusahaan ya. Betul tak? Kita kerja betul-betul kerja. Tapi you mesti responsibility lah. Betul tak? Nah, kalau saya turun, nanti kalau ada apa-apa kapal hanyut, kapal apa tak ada orang. Chief ada? Chief engineer ada? Dia tak boleh, dia cuma khusus enjin saja. Nak tak nak, you kena turun. Nak tak nak, you kena turun. Apa yang saya dah cek dengan bahagian siasatan saya, dia orang akan proceed. Nanti kalau semua dah selesai, dia orang datang balik. You punya ejen lah. Kau pastikan you punya ejen tu sampai sana. Bot Perkasa 29 telah mengesan satu kapal jenis MT dalam jarak 1.5 batu dari tenggara dari Teluk Ramunia, dan bot telah merapat kapal ni dan membuat pemeriksaan. Pemeriksaan mendapati pengenalan diri dan dokumen kapal sah, tetapi didapati kesalahan telah menutup AS dia. Dokumen bersama kru akan dibawa turun ke Pejabat Zon Maritim Tanjung Sedeli untuk siasatan lanjut.
Untuk tangkapan yang telah dilakukan pada operasi yang kita jalankan, kita mendapati sebuah kapal iaitu namanya MT Ibu telah didaftarkan di Zanzibar. Tangkapan yang telah dijalankan pada jam 10.40 pagi yang kita dapati kapal ini berada di 1.4 batu tenggara daripada Teluk Lamonia. Semasa pemeriksaan dijalankan ke atas kapal MT Ibu ni, kita dapati semua kru adalah daripada Indonesia, iaitu seramai 5 orang. Melalui pemeriksaan ke atas pasport mereka, kita dapati tiada kesalahan yang dilakukan ke atas Akta Immigration. Untuk kes ni, kapal ni kita dapati ada 3 kesalahan yang utama. Yang pertama iaitu kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar, iaitu Seksyen 491B dalam kurungan 1 dalam kurungan L, berlabuh tanpa mendapat kebenaran daripada pengarah laut Malaysia. Yang kedua berkaitan dengan Seksyen 72 dalam kurungan 7, iaitu kapal itu sendiri tidak mencukupi seperti mana dalam crew list dia. Bila kita buat pemeriksaan, kesalahan ketiga yang kita dapat perolehi berkaitan dengan kaedah 10 Peraturan Pelabuhan 1993, iaitu tidak melaporkan ketibaan. So kita akan buat siasatan lanjut dan sekiranya dia patut salah dan tiada kebenaran dari segi tiga-tiga seksyen tersebut, kita akan buat pendakwaan. Saban hari membelah gelora lautan demi menjaga kedaulatan perairan negara bukan satu tugas yang mudah. Paling penting, menjaga keselamatan pelayaran kepada komuniti maritim di Laut Cina Selatan adalah misi penting dalam Ops Jangkar Haram yang merupakan 3 kawasan hotspot, iaitu Tokbok Utara, Permatang Timur dan Beting Ramunia, perairan Johor Timur. Selain menguatkuasakan undang-undang persekutuan di laut, antaranya menggagalkan aktiviti pelanunan di tengah samudera, mencegah dan menyekat pelakuan kesalahan, menjadi tanggungjawab utama Maritim Malaysia dalam mengawal keselamatan perairan negara. Sebagai signal kepada komuniti maritim, jangan buat pasal. Selamat menyambut Hari Ulang Tahun ke-18 Maritim Malaysia.